ikhtiar bagi isyak. Ikhtiar ya. Dia agak-agak standard jugalah, maknanya waktu fadilah yang utama kan, prime time-nya kan. Waktu ikhtiar yang sifatnya kedua ya tak, selalunya. Kemudian dia akan turun sikit, dia kata waktu jawaz ya tak. Itu agak waktu yang diharuskan. Tapi bila karahah, tanpa makruh. Ada yang dikatakan jawaz bi karahah dengan makruh gitu. Lepas tu di bawahnya ada juga waktu darurah, iaitu yang sudah terdesak misalnya. Ada juga waktu yang disebut hurmah, yang diharamkan. Itu agak standard ya, tetapi ada yang didetailkan ya, ada yang didetailkan sampai 4, sampai 5, sampai 7 pada ya. Jadi kita sampai mana ni? Dan bagi isyak 7 waktu. Ya. Yang pertama di situ ya. Maknanya yang pertama tu dah bacalah ya. Iaitu yang pertama kata musannif rahimahullah, Ustaz Muhammad Nur ya, Al-Fatani. Ustaz Muhammad Nur Al-Fatani fi kitabihi Kifayatul Muhtadi ya, Kifayatul Muhtadi Syarah ala Sulam Al-Mubtadi. Katanya apa? Saya baca balik yang nombor 1 tu, iaitu waktu isyak ni 7 ya. 7 waktu. Waktu fadilah, iaitu daripada awalnya dengan kadar masa yang lulus padanya sembahyang isyak, dan diperbuatkan barang yang bergantung dengan dia. Maksudnya ambil air semayangnya, tutup auratnya ya tak? Maknanya kita kata membersihkan dirinya. Itu yang dikatakan yang bergantung dengan dia. Maknanya sucikan diri daripada najis, daripada hadas besar, hadas kecil ya. Lalu dia pun sembahyang. Itulah waktu fadilah dipanggil ya tak? Waktu fadilah, waktu yang sangat utama ya, prime time-nya ya. Yang kedua waktu ikhtiar ya, waktu yang di mana dia boleh memilih waktu itu, optional, iaitu hingga thuluth malam. Thuluth ni 1/3 ya. Thuluth ni daripada salasa tu 3 salasa tu 3, atau hari Selasa tu 3. Bukan kedua dah, dia mula daripada Ahad. Bukan mula daripada Isnin dah. Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3. Pada Selasa kita selalu kira Selasa tu 2, pasal kita start dari Isnin ngikut orang putih. Kita start daripada Monday, kita tak start daripada Sunday. Sebenarnya patutnya start daripada Sunday, kerana cuti kita patutnya hari Jumaat ya. Cuti kita bukan hari Ahad, tapi cuti tukur hari Ahad ni pasal penjajah datang. Penjajah datang memperkenalkan kalender, memperkenalkan sistem, memperkenalkan kita kata banyak benda lah, pemikiran-pemikiran yang kita akhirnya berubahlah identiti dan jati diri. Itu yang ada lagu Are You Sleeping Brother John ya dah. Pasal nak kena bangun lah tu on Sunday ya dah, on Sunday ya dah. Morning bell is ringing, morning bell on Sunday lah tu ya dah. Hari Ahad tu ya dah. Jadi dah 56 tahun kita merdeka, nampaknya benda tu tak berubah lah. Masih lagi kita cuti hari Ahad. Kalau ikutnya tak adalah hari Jumaat tu kita cuti, kita kena tak adalah hari Jumaat tu kita kerja, sepatutnya kita cuti. Ingat tak Bani Israel kena kutuk Allah kerana dia bekerja hari Sabtu. Padahalnya hari Sabtu tu hari cuti dia, hari dia ibadat. Kita tengok macam mana tu. Kalau ikutlah ya, berapa kali kena kutuk kita ni. Pasal dah kerja hari Jumaat. Kalau nak ambil kira Bani Israel tadilah, ya Allah, entahlah kita ni. Ya tak, entahlah kita ni. Jadi dengan sebab itulah, macam mana ya kita kata nak reverse balik ya, macam mana nak reverse balik supaya kembali cuti hari Jumaat. Dia bila tak cuti hari Jumaat ni ada kesan buruknya, ialah kilang-kilang ya. Ada yang shift, ada yang minggu ni boleh sembahyang Jumaat, minggu depan tak boleh. Saya ambil contoh satu kilang namanya Murata.
Murata ni di Bemban. Bemban ni dekat Batu Gajah. Kebetulan maknanya ada engineer tu birah saya, ya, dia bercerita memang sungguh, kata dia. Saya dengar daripada pekerja, kemudian saya refer pada dia sebagai engineer di dalam tu, dalam Murata ni, kilang Jepun ni. Dia kata betul, ya. Memang shift dan tak boleh lambat pula tu. Kalau lambat dia potong gaji. Ya, kalau lambat balik daripada sembahyang Jumaat tu, ya, dia potong gaji. Jadi gelisahlah kalau imam lambat. Kalau imam tu panjang sikit kan. Setengah orang suka imam panjang, banyak isinya. Tapi orang yang kerja kilang gelisahlah kan, gelisahlah. Jadi makna udah kena potong sejam gaji, ya, potong sejam gaji dan sebagainya. Jadi benda ni kalau wakil rakyatnya tak ambil kira, exco-nya tak ambil kira, exco sumber tenaga tak ambil kira, sia-sialah jadi exco, sia-sialah jadi wakil rakyat, ya tak? Bila dah dilaporkan, ya, bila dah dilaporkan, jadi dia tidak angkat isu itu, sia-sialah. Jadi sebab itu bukan hanya glamour jadi wakil rakyat, orang panggil yang berhormat, ya tak? Tapi ini tanggungjawab, ini amanah, ya, ini amanah. Jadi dia kata apa di sini tuan-tuan, ya, kadang bukan apa, wakil rakyat pun lambat sembahyang Jumaat, ya tak? Ada yang tak sembahyang pun ada. Jadi macam mana Allah, ya. Nah. Jadi katanya apa di situ, yang kedua ialah waktu ikhtiar, iaitu hingga thuluth malam, 1/3 daripada malam, ya. Dia panggil thuluth kalau 1/3, thuluth kalau 2/3 dipanggil thuluthaini. Thuluthaini macam raka'ataini, udhunaini, ainaini, maka thuluthaini, ya. Hasanain, ya tak? Ya, menam. Jadi maknanya jadi kita kata di situ ialah sampai 1/3 malam. Kalau dalam konteks kita di Malaysia ni sampai pukul 12 lah. Lebih kurang lah. Ya tak? Lebih kurang lah. Ya, maknanya sampai pukul 12 lebih kurang. Daripada pukul 8 bawa ke pukul 12 sulus. Ya tak? Sebab katalah masuk Isyak, katalah 8.30. Masuk subuh 5.30, katalah, ya tak? 8.30 nak sampai 5.30 tu ada 9 jam. 9 jam bahagi 3, maknanya kita kata 9 jam bagi 3, 9 bagi 3, 3. Jadi daripada 8.30 campur 3 jam, 11.30. Itu sulus. Ya, 11.30 lah, lebih kurang 11.30, 12. Jadi maknanya itu waktu ikhtiar. Dan waktu harus dengan ketiadaan karaha. Ya, harus dan tidaklah makruh. Karahah ni maknanya makruh. Tidaklah makruh, ya, tidaklah makruh. Harus yang tidak membawa makruh, sebab dia ada harus yang membawa makruh. Ya, ada harus yang membawa makruh. Contoh apa? Contohnya air musyammas. Air musyammas tu harus tapi membawa makruh. Pasal tu, ya tak? Benda tu panas, kita letak pada muka kan, lain macam rasanya. Dari sudut sains pun tak elok kan. Dia ada, maknanya kita kata tindak balas, ya, tindak balas mikrobiologinya apa semuanya tak. Kita kata bahawa ada maknanya hidupan-hidupan lain di dalamnya, ya, kejadian itu. Jadi maknanya sebab itu dimakruhkan. Harus tapi dimakruhkan, ya. Yang ini harus dengan ketiadaan karahah, maknanya tidaklah makruh, harus tanpa makruh, iaitu hingga keluar fajar kadzib. Fajar kadzib ni kita dah bincang itu ke belum? Iaitu satu keadaan di mana cahaya yang menegak, ya tak? Cahaya yang menegak tapi kiri kanannya gelap. Kiri kanannya gelap, cahaya menegak. Lepas tu kalau lenyap, dia berdoa saja. Berdoa ni maknanya kadzib. Kadzib tu cakap Arab. Kadzib tu maknanya nipu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yukadzibu tu dari situlah perkataan kadzib. Kadzab, siapa dia? Musailamah, ya, Musailamatul kadzab, yang paling kuat dustanya. Sampai dia mereka, ya tak, satu surah namanya apa? Difda. Orang buat surah fil, Allah Ta'ala turunkan surah fil, surah gajah, dia buat surah katak. Difda. Ara'aital alam tara kaifa fa'ala rabbuka bidifda. Idakkah kamu tengok macam mana Tuhan buat katak? Katanya tu.
Alam yaj'al lahu ainain. Bukankah Allah jadikan katak itu dua mata? Katanya tu. Macam dia ambil uslub yang sama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kan? Jadi alam yaj'al lahu ainain, katanya. Bukankah Allah menjadikannya dua, maknanya dua mata? Katak dua mata, ya? Katak dua mata. Kemudian dia pun maknanya dia rekanya walahu badanun kabir, katanya baginya ada badan yang besar, katanya. Jadi dia habis buat surah tu, itu dia pun tanya dia punya penasihat Saleh Kamil. Tanya penasihat dia, macam kata kan, dia tanya penasihat dia masa itu penasihat dia Amru Al-As. Masa tu Amru tak Islam lagi. Jadi ditanya pada Amru, kan. Amru kata, kamu pun tahu bendanya berdoa. Kata dia Amru, kan. Kamu pun tahu, kamu tak payah tanya aku, kan. Kamu tak payah tanya aku, maknanya benda tu bukan wahyu. Kamu pun tahu yang aku tahu kamu tu berdoa. Kata dia Amru Al-As. Udah, tak usah tanya aku lah. Tak usah tanya aku, kata Amru Al-As. Kamu pun tahu yang aku tahu yang kamu tu berdoa. Berdoa ni maknanya mereka lah bendanya. Berdoa ni dalam bahasa Arab bid'ah. Bid'ah ni mereka-reka. Jadi orang Melayu tak ada ain. Bila tak ada ain pakai hamzah. Jadi bid'ah jadi bid'ah. Daripada bid'ah jadi berdoa. Tu dia panggil local colouring, ya tak? Dalam bahasa, ya tak? Dalam bahasa dia panggil local colouring. Jadi maknanya di situ henti gila, kata dia Amru Al-As. Kamu pun tahu yang aku tahu kamu tu berdoa, kan? Dia pun diam, terpengap dia, kata Musailamah Al-Kazzab ni tadi, ya. Tapi peringkat awalnya Nabi tak serang lah. Sebab kekuatan belum ada, ya, Nabi tak serang. Lagipun dia duduk jauh. Dia duduk nun di Najdi ni Riyadh, ya, maknanya jauh. Naik bas pun 14 jam, ya. Naik bas pun 14 jam, memang jauh, ya. Saya naik bas tu daripada Riyadh pergi ke Mekah 14 jam, ya, 14 jam. Itu jenis bahnya besarnya apa ni, laju pun, tapi 14 jam tu, no. Itu besar semenanjung Arab tu. Riyadh ni hala ke sana, hala ke Bahrain ni, ya, hala ke sana lah, kan, hala ke sebelah, maknanya timur semenanjung. Ada pun Mekah di sini pantai barat. Apa dikenangkan jauhnya tu, ya. Jadi yang pergi serang dia ialah Saidina Abu Bakar. Zaman Saidina Abu Bakar lah, ya, zaman Saidina Abu Bakar yang pergi serang, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang bunuh Musailamah ni siapa? Wahsy. Wahsy yang bunuh Hamzah tu. Ya tak? Wahsy kata, ya Rasulullah, bila Wahsy masuk Islam, kan, Wahsy masa masuk Islam, dia tutup muka dia. Sampai Nabi tanya, kamu siapa? Lalu dia kata, ana Wahsy, dia kata, kan. Kenapa tutup muka? Dia kata, saya tak maulah melukakan hati Rasulullah. Kalau nampak muka saya, tentu teringat Saidina Hamzah, kan, tentulah teringat Hamzah, kan. Itu yang saya tutup muka. Namun setelah Islam ini, kata Wahsy, saya berazam, ya Rasulullah, kalau dahulu saya telah membunuh orang yang paling engkau kasih, saya berazam untuk membunuh orang yang paling engkau musuhi. Itu azam Wahsy. Memang ditunaikan azam tu, walaupun bukan zaman Nabi, tapi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dalam peperangan apa? Peperangan Tihamah, peperangan Yamamah. Ya, peperangan Yamamah ialah peperangan zaman Saidina Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dia lah yang dapat bunuh, maknanya Musailamah tu. Siapa dia? Wahsy ini tadi. Yang telah Islam ketika tahun yang ke-8 Hijrah. Wahsy ni masuk Islam tahun yang ke-8, masa Nabi dapat bebaskan kota Mekah daripada Abu Sufyan, daripada Quraisy. Masa itu kan wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kan manusia masuk Islam berduyun-duyun. Kan masa itu Hindun pun masuk Islam. Hindun adalah yang memusuhi Rasul dan memusuhi, maknanya memusuhi Hamzah, kan. Hamzah bunuh bapa dia dalam peperangan Badar. Ya, Hindun binti Utbah ibn Rabi'ah, Ibn Rabi'ah. Jadi Utbah ibn Rabi'ah itu dibunuh oleh Hamzah.
Jadi endun pun punya geram pada Hamzahnya, diupahnya siapa yang boleh tak membunuh Hamzah ni. Jadi diupahnya Wahsy. Itu kan Wahsy bila masuk Islam tu dia berjanji untuk membunuh orang yang paling Nabi benci, iaitu Musailamah, Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi apa ni tadi, iaitu kita kata kadzib ni tadi tak. Jadi maknanya tak, dia putih ke atas je putih secara menegak, bukan secara melintang. Kalau fajar sadiq putihnya melintang, fajar kadzib ni putihnya ke atas, putihnya ke atas, jadi maknanya vertical, bukan secara horizontal begitu. Jadi yang itu dia datang kejap, lepas tu dia gelap balik, tarik balik ke bawah, tarik balik ke bawah, lebau dah. Dan waktu harus serta dengan karahah. Ini yang keberapa entah? Yang keempat ke kelima? Kelima dah ya? Waktu harus serta dengan karahah. Rasanya yang kelima dah. Sebab apa? Mula tadi waktu fadilah, lepas itu ikhtiar, lepas itu harus dengan tiada karahah, lepas itu harus dengan karahah. 4 lah. Tapi dengan keadaan makruh, yang mana Allah Ta'ala tak suka kita buat begitu, ya harus serta dengan karahah. Karahah tu yang makruh, yang Allah tak suka kita buat begitu, iaitu waktu yang kemudian daripada fajar yang pertama. Nanti dulu waktu yang kemudian, iaitu waktu yang kemudian daripada fajar yang pertama, fajar kadzib. Bukan. Fajar yang pertama ialah fajar yang pertama ialah fajar yang shadiq, hingga meninggal daripadanya qadar yang lulus padanya disembahyangkan fardu jua. Maknanya yang kita ambil kira tu fajar yang kadzib sampailah, maknanya dia sembahyang isyak. Di mana sembahyang isyak itu tinggal kadar yang lulus padanya disembahyangkan fardu isyak itu. Dan je lepas tu dah dengar sembahyang, dah dengar azan subuh. Itu makruh ma'a karahah. Maknanya jawaz boleh, tapi dalam keadaan karahah, iaitu ditunggu-tunggu. Lepas dah dia sembahyang, kemudian terus orang azan subuh. Jadi makruh yang disertai dengan jawaz ataupun harus yang disertai dengan makruh. Dan waktu yang ke-5 hurmah, haram, iaitu hingga meninggal daripada, meninggal di sini maknanya baki meninggal di sini maknanya baki baki daripada waktu sekadar yang tiada lulus padanya disembahyangkan fardu itu. Tak ada, Kelantan kata tak ada. Maknanya tak sempat nak sembahyang pun dah orang azan subuh, tak? Jadi maknanya di situ tak sempat pun 1 rakaat, baru baca Fatihah sudah orang bang. Jadi itu yang dikatakan waktu hurmah. Dan waktu darurah ni, ini mana ngirakan waktu darurah ni lain lah. Kadang-kadang mungkin dia tengah nolong orang aksiden ke, na'udzubillah, tak? Ataupun kemudian tiba-tiba dia luka ke, ataupun tiba-tiba ada orang nazak yang perlukan dia jaga ke dan sebagainya. Ini waktu darurah, iaitu sekira tiada baki, meninggal tu baki lagi daripada waktu, melainkan sekadar dapat takbiratul ihram je. Yang ini tak payah ulang balik ni, tapi dia terdesak kerana membantu orang aksiden tadi ke, ataupun terdesak kerana barangkali tak dapat pakaian yang boleh menutup aurat ke dan sebagainya. Itu dipanggil darurah, maknanya sekadar dapat takbiratul ihram dalam waktu pun jadilah. Ini kerana dia sudah darurah, terdesak. Darurah tu maknanya terdesak, sekira tiada meninggal ataupun baki lagi daripada waktu, melainkan sekadar takbiratul ihram. Itu bagi orang yang hilang manik. Manik ni halangan, hilang halangan. Apa tadi yang menghalang dia? Accident. Apa tadi yang menghalang dia? Kita katalah pakaian yang untuk menutup aurat. Apa yang menghilang maniknya? Iaitu kita katalah orang yang sakit itu, sudah tidak sakit lagi ataupun sudah meninggal. Jadi dia pun segeralah dapat takbir pun jadilah takbiratul ihram, tak? Kerana dah hilang manik, dia pun segeralah sembahyang pada waktu itu.
Dan waktu uzur, iaitu waktu maghrib bagi orang yang menjamak akan sebagai jamak takdim. Ya, maknanya dia buat sembahyang isyak waktu maghrib. Apa keuzurannya? Keuzurannya dia musafir. Keuzurannya barangkali ada ribut taufan, maka menyebabkan mereka masyarakat tu payah nak datang sembahyang isyak. Itu di antara sebab jamak ni keuzurannya dua, ya. Satu musafir, yang kedua ialah kalau ada bencana yang melibatkan ribut ke, puting beliung ke. Macam ni angin yang datang ni, ya tak? Awan tu tebal tu. Jadi sembahyang lekas, sembahyang jamak. Sebab jangkanya kata di ramalan kaji cuaca, maknanya pukul 8 nanti akan turun hujan selebat-lebatnya, dikhawatiri akan banjir, dikhawatiri akan ada puting beliung. Masa itu boleh jamak. Ya, dengan maklumat itu kita boleh lakukan jamak, ya. Ini keuzuran yang diizinkan. Hingga keluar fajar shadiq, habislah waktu isya, ya, iaitu cahaya yang melintang. Dan fajar shadiq itu cahaya, dikata di situ, fajar shadiq itu cahaya matahari, bukan mataharinya, cahayanya je. Yang bertabur, berlintang ni maknanya secara melintang pada langit pihak matahari naik tu, pada sebelah timur. Fajar kazib ialah nipu je, iaitu cahaya matahari yang terhulur ke tengah langit hujung yang sebelah atas lebih terang cahayanya, ya, maknanya dia tegar, habis tu yang atas tu cerah, bawah tu gelap, ya. Keluar ia pada pihak matahari naik, iaitu timur, dahulu daripada fajar shadiq. Kemudian hilang. Hilang cahaya itu, balik gelap, tarik ke bawah. Dan nyata kelam, kemudian barulah keluar fajar shadiq. Masuk waktu subuh daripadanya, yakni daripada waktu keluar fajar shadiq itu, dan bagi subuh itu ada 6 waktu. Yang ini tak usahlah ajar kelas kafar, penin dia mah. Yang ini sebenarnya ngaji kitab-kitab tua je lah, benda-benda rupa ni, ya tak? Kitab-kitab lama ada dah ni. Ya, dalam Matla'ul Badrin pun tak ada ni. Matla'ul Badrin pun tak ada ni. Fadilah, ya, ikhtiar, tak ada. Ini kitab-kitab lama rupa ni, ya tak? Ngapa tu? Sebab apa? Dia ada kaitan dengan abrar, muqarrabin, arifin, ya tak? Orang yang muqarrabin macam mana, orang yang abrar macam mana. Orang yang muqarrabin tu sentiasa memilih waktu yang fadilah, begitu, ya tak? Ada pun orang abrar tu dia agak longgar, makna tak semestinya waktu fadilah. Jadi meraihkanlah dengan pelbagai orang, ada orang awam dan sebagainya, ya. Maka dengan sebab itulah manusia itu ma'adin, kata Nabi, ya tak? An-nasu ma'adin. Manusia itu garam, manusia itu galian. Ma'adin ni maknanya minerals. Bila sebut minerals, ada macam-macam kualiti. Jadi manusia itu ma'adin. Manusia itu macam-macam, dia panggil galian. Jadi maknanya minerals, maknanya dia macam-macam dengan kualitinya. Jadi oleh kerana itulah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang hebat masa jahiliyah boleh jadi hebat masa Islam. Syaratnya ialah faqahu. Syaratnya ialah mesti jadi orang yang faqih, mesti orang jadi orang yang berilmu, barulah dia akan jadi hebat. Kalau masa jahiliahnya hebat, setelah Islamnya dia akan jadi hebat juga. Tapi syarat ialah faqahu. Idza faqahu, ia mendalami ilmu, ya. Dengan itu baru dia dapat jadi orang yang hebat. Jadi kita berhenti dekat mana? Iaitu subuh tadi. Subuh itu ada 6 waktu, ya. Wallahu a'lam.